Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'u wa nasarahu wa wala. Muka surat 111 tengah. Apa ni dekat nak habis bawah. Buku lain tu balik tu. Tu buku hadis tu. Bukan buku hadis ni, buku malam ni buku ni buku tauhid. Tu kan. Tu malai rabu nanti taruh malai rabu tu. Ada situ tenuk video. Tu dia. Muka surat 111 dah adik bawah. Dan dalil atas tiada dikekalkan orang yang mengerjakan dosa besar dalam api neraka, iaitu seperti firman Allah Ta'ala. Ini kita dalam pembicaraan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana iktiqad kita, kepercayaan kita, sebanyak mana dosa yang dibuat, dipanggil orang asi ataupun orang fasik, kalaulah dia mati tu mati dalam Islam, tidak gelecoh akidah dia, maka dia kerana dosa dia banyak, dia masuk dalam neraka dulu, selesai dulu masalah hutang dosa dia tu, dan akhirnya dia akan keluar daripada neraka, akan masuk dalam syurga. Itu kepercayaan kita dalam Ahli Sunnah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, berlainan dengan Mu'tazilah, asalkan saja buat dosa dikira kekal dalam neraka. Jadi di manakah dalilnya yang mengatakan bahawa tidak akan kekal masuk neraka orang yang berdosa walau sebanyak mana dosa dia? Ialah dibawa sini ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya maka barang siapa yang mengerjakan seberat semut yang kecil, sebejak biji sawi, sebesar atom, sebesar zarrah, walaupun kecil mana dia buat kebajikan dia, nescaya melihat ia akan balasannya. Dalil yang menunjukkan bahawa orang yang mengerjakan dosa besar tidak akan kekal di dalam neraka ialah seperti firman Allah surah apa ni, Az-Zalzalah, Izazul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang mengerjakan sebesar semut yang kecil perkara kebajikan, nescaya dia akan melihatnya. Cari semut yang paling kecil sekali, orang kata, orang panggil rasanya dia panggil semut mayat dah. Halus tak nampak tengok. Walaupun sebesar itulah kebajikan yang kita buat, maka kita boleh tengok kemudian hari. Dan Tuhan tidak akan sia-sia. Gapo dia tak tahu, kita pun tak tahu. Gapo dia dosa kebajikan yang paling kecil sekali. Hak kita duk dengar hak besar dah, gapo dia hak besarnya. Ingat lagi tak? Kita pergi semayang orang, kita pergi menghadiri pengkebumian, atau kita menghadiri urusan kematian. Pergi semayang, pergi tengok dia kapan apa semua tu, dia bui sebesar bukit Uhud. Kirat dia panggil. Kirat sama besar bukit Uhud. Oh, besar tu tak? Hak tu kau boleh tengok. Dia kata kalau sama besar dengan semut mayat pun boleh tengok. Kita pun tak suka jadi hijau. Sebab itulah dia kata jangan kita memandang kecil. Walau sebesar mana kebajikan kita buat, fa innaka la tadri ayyu amalin tudkhilukal jannah. Kerana kita tidak tahu amalan kebajikan mana yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Dan tiada sah bahawa masuk syurga ia dahulu, kemudian daripadanya masuk ia kepada neraka. Kerana mereka yang masuk syurga tiada keluar daripadanya. Gapo dia nak ayat? Tidak mungkin seseorang itu masuk syurga dulu, kemudian dia masuk neraka. Kerana apabila seorang itu sudah masuk syurga, dia tidak akan keluar bila-bila. Dia gini ceritanya. Orang ahli neraka akan ada di antara ahli neraka tu orang yang tidak kafir lah. Ia ada bawa email dia walaupun besar mana pun, dia akan tubik
daripada neraka pergi ke syurga. Orang panggil alumni. Biasanya ni kalau orang ngaji sekolah ke universiti dia panggil alumni. Dah. Walik ngaji sekolah mana mula? Pasir Mak, sekolah mana? Sultan Ibrahim. Sekolah Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim 2 ke 1? Sultan Ibrahim 1 kali. Jadi kalau berkata beripun budak-budak hok masa tingkat T3, tingkat T5 dulu tubik itu ditubuh satu persatuan bekas pelajar situ dia panggil alumni. Di universiti pada alumni. Jadi rupa-rupanya dia ada alumni neraka. Bekas banduan. Tapi alumni syurga tak ada. Nampak di sini. Nak rojaknya. Alumni neraka ada. Masuk dari syurga ni puak-puak baru tibik neraka ni. Muka tu hitam legai mula-mula sapa tu. Malu dia. Diceritakan malu dia nak masuk syurga. Tapi dikatakan dia ni mandi. Gaji terbaca lah dalam huraian dia. Cumanya dia tidak bawa dalil mana. Dia kata bila keluar daripada neraka tu. Dilihat oleh ahli-ahli syurga dengan muka dia dengan hitam legai. Dia kata berasa malu lah dia. Berasa malu. Lepas tu mereka ambil dia pergi kicah. Pergi mandi dengan berapa dia tak tahu. Sehingga kita tak kena dia bersih cuci molek. Tak tahu dah. Kita tak kena alumni neraka dia. Masuklah dia dalam syurga. Tu maknanya ada orang banduan neraka. Tapi orang yang duduk dalam syurga dia tak ada alumni. Tak ada kata lama duduk dalam syurga kat tubik pula. Nak pergi ke mana? Nak masuk neraka? Tak ada. Tu dia nak royak lah. Sini kita tengok baik dah Tuhan dah. Dan dia boleh syurga, dia tak pergi tubik dah. Tapi duduk dalam neraka, ada juga angin-angin nak tubik daripada neraka. Asalkan jangan punah email. Itulah kita duduk kecek dia. Kita duduk ngaji ni, kita email lah ni. Sebab tu hamba duduk Allah. Hamba duduk busimna lah kalau kita ni. Tolong mikir acak kali kalau ada orang mari nak ajar ilmu-ilmu pelik. Kalau sekap dosa tak apa, takut gelecehri. Kita duduk, orang duduk ajak kita pergi di kubur, duduk mitok dengan tu benda duduk meniti ikut syirik berlaku. Syirik-syirik ni kafir nak ya weh. Kau tak boleh sebut kafir lah, orang tak boleh sebut kafir. Non-Muslim. Jangan kita ni duduk main nak gerah dengan benda tu. Biar takut. Ni kita ada untuk guru keramat kita. Dia ajar satu. Dia suruh gigi kubur apa. Mitok ngeruh orang mati apa. Sebab ada ulama kita kata benda khijik lagi tu gelecehri. Hak kita bimbing gelecehri ni. Kalau gelecehri masuk neraka tak tahu bisa apa. Kalau lah wak jahat setara mana. Wak maksiat setara mana. Terkedilah masuk neraka juga sama tu dah kita tak seminit sah pun tak neraka ni. Kalau masuk neraka juga ada angin-angin nak masuk syurga. Kalau email dia tak punah. Inilah asas kita ni ialah akidah. Akidah dalam pengajian kita ni akidah. Kejak mulai akidah. Apa tak? Okey. Tu muka surat 112 pula. Balik di sana. Seperti firman Allah Ta'ala wa ma hum minha bimukhrajin. Artinya dan tiada mereka itu keluarkan daripada syurga. Maka tertentulah masuk syurga mereka itu dengan ketiadaan masuk api neraka. Dalilnya ialah firman Allah mereka itu tidak dikeluarkan daripada syurga. Ini surah Yusuf 101 ni. Dia kata dia ni tak akan keluar daripada syurga. Adalah budak-budak hamba dia tanya. Kita duduk lama dalam syurga. Lepas tu dari tahu berganti tahu tak tubik-tubik. Tak puas ke dia tanya. Budak. Dia tanya. Kita tak boleh gambarkan sepuluh atas dunia. Duduk atas dunia sedap setara mana pun. Siapa perikat kita tak si. Gapa dia? Gapa dia makan ni. Kalau lama sedap sekali. Puduk diri tak? Kau mana balik? Tak ada lah puduk diri Tapi acik makan. Mula-mula sedap, pakai lama kau tak sedap, kau tak lama puas, lama muak kita. Kalau dia kita tebang lagi jadi muak pula. Dalam syurga dia tak ada lagu tu. Kau makan, kau sedap, kau makan, kau sedap, kau makan, kau sedap. Tak ada tidur. Tak ada tidur, tak ada gelak cerah. Lagu tu semua. Tak tidur, nak tidur gua, dah tak ngatuk, tak letih. Tidur baring tutup suka-suka. Betul tak? Makan bukan kerana lapar. Nak sedap.
Dia makan dia tak jadi masuk jadi najis, dia jadi angin. Sombak nak sombak setara mana. Jadi tak sana mikir. Ni, duduk dalam syurga, puah tak ada. Hak puah-puah ni perasaan hang Tuhan bui, dah Tuhan tak bui puah. Suka sokmu. Oleh kerana tu usahalah kita biar boleh masuk syurga. Ruginya kalau tak boleh masuk syurga. Kalau tu Dr. Basit bupuh dalam Facebook dia. Pintu syurga ni dia kata besarnya ialah 798 batu rasa. Tukar ikut kilo 1200 kilo. Lebar pintu ni 1200 kilo. Sini ke Bangkok. Ni ujung pintu di sini. Tempat megang kata kita jumpa ujung pintu. Tempat ngoci ni kan. Tempat esai dia. Ni sebab kita mula dengan esai. Tak gitu kan ni. Esai jarak di antara mulah dia ni. Koci dengan esai. Sini ke Bangkok. Luar pintu syurga. Dia tulis dalam Facebook dia baca nak circle. Dia kata walaupun pesan ni dia kata ambo bimbel dia kata orang cari pintu syurga tak jumpa dia. Pas nak jumpa nak buat lagu mana? Ni je kita duk pisah lah ni. Biar jumpa pintu syurga ada 8 butir, pintu syurga ada 8 butir. Neraka ada 7. Sebutir-sebutir pintu sini ke Bangkok. Walaupun besar Allah, dia mau tak nampak ke pintu surga ada besar tu mau. Hang tak nampak dah mu atas dunia dia buat tak nampak. Tak. Dia tidak nak kelih hak Tuhan suruh dak. Dia tidak nak buat hak Nabi suruh dak, nak tanglah kelai. Kita bimbang ni jenis bahasa orang buat amal yang tak situ Nabi, tak situ hak Tuhan buat ni. Takut tak jumpa cari syurga. Nak buat mana? Okey? Jadi kita ni suruh diri kita apa kata hak Tuhan suruh makan lagu tu lah. Hak Nabi suruh buat makan lagu tu lah kita. Sebab apa? Kita nak gantung Tuhan, nak turut Nabi. Ni orang kita akan cari di akhirat nanti. Kan? Maka seseorang yang masuk ke dalam syurga tidak akan masuk lagi ke dalam neraka. Ni ingat ni, akidah kita ni. Masuk dalam neraka ada hak tubik. Masuk syurga tak ada tubik. Maka ini apa dia ni? Ma'ah yang sempurna atau masuk syurga mereka itu kemudian daripada masuk api neraka dengan sekadar dosa mereka itu dipanggil maaf sempurna. Kalau dalam mahkamah ni dipanggil full pardon. Ni Perdana Menteri kita mula keampunan daripada agung tu dipanggil full pardon. Maknanya maaf sepenuhnya. Maka ini ialah ketiadaan kekal dalam api neraka. Ini dinamakan maaf keampunan yang sempurna. Maaf. Siapa habis dah. Kalau ada hak dosa-dosa dulu, kicuh dah dalam neraka. Habis dah. Maka dia keluar sebagai orang yang bersih, iaitu mereka yang masuk ke dalam syurga selepas daripada masuk ke dalam neraka, kemudiannya keluar. Inilah maksud tidak kekal dalam neraka. Inilah nak ayat tak kekalnya. Berbeza dengan akidah Mu'tazilah. Ia dekat bagi akidah mereka itu bila masuk neraka tak tubik pabila. Sama lagi dah. Dan bermula perkataannya, pengarang kata apa? Dan jika menghendaki ia nescaya mengampuni ia bagi mereka itu dan memaafkan ia daripada mereka itu dengan limpah kurnianya. Artinya dengan semata-mata limpah kurnianya. Bapa yang Tuhan boleh maaf. Kena ingat bukan kerana usaha kita. Kita usaha buat amal. Ia jatuh hukumnya duduk tangan Tuhan belakang. Kerana baik budi dia Tuhan. Kerana belah kesian dia kita. Dia kelih tilik ke muka kita tu. Dia sian buat masuk kita ke dalam neraka. Faham duduk situ lah. Ni. Jadi kita duduk pisah pagi petang siang malam ni. Nak biar muka kita ni muka sian depan Tuhan. Jangan Tuhan benci. Betul tak? Amalan yang kita buat tu bukan hak tu bayaran untuk masuk syurga. Untuk bebas daripada neraka. Tapi yang menyebabkan kita selamat daripada neraka. Kita boleh masuk dalam syurga. Kerana Tuhan tilik kita tu dia kesian kita. Inilah dia panggil rahmat. Yang orang ceramah duk sebut masuk syurga kerana rahmat Allah. Bukan kerana kederak amalan kita. Faham tak? Jadi kita duduk puasa, kita duduk semayang, duduk berdoa, letih-letih pun kita buat juga. Tak. Kita sepak habis benda-benda lain. Berasa geran nak buat maksiat pun kita tak buat. Berasa letih nak buat amal pun kita
Pasal apa? Nak cari buti sial. Kata. Hak dia suruh himpun pahala, nak cari pahala tu memanglah. Buat. Bila pahala banyak ni, ada sebab. Sebab musabab ya Tuhan bui. Kalau tak buat amalan, kalau Tuhan nak masuk dalam syurga juga pun boleh atas dia. Tapi kita nak tahu mari mana, nak harap nanti ke dia siang tak ada sebab. Kita kena pisah dulu. Soal Tuhan nak buat lagu-lagu mana, kita tu kerja dia. Jangan nak fikir hak dia tu. Lama aku buat apa Tuhan tak siang juga, tak boleh fikir. Kalau aku tak buat apa satu, kalau dah dia siang, jangan mikir hak tu. Itu bukan hak kita. Tu iblis dia mari royak muka-muka lagu tu. Kerja kita sami'na wa ata'na. Dengar Tuhan royak gapo dia, hak Nabi mari ajar kita, aku nak buat. Dia aku minta juga pagi petian si mana ya Allah sianglah kat aku. Sianglah kat aku. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Kalau sebelah luar kan dia panggil tarhim. Pagi-pagi subuh duk baca tu. Jadi kita tak sebuatlah. Sebab ramai ulama maruh. Itu benda bid'ah, ganggu orang tidur. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duk tergantung ada. Ada ye tergantung. Masa duk dong mula ada dengar tu. Dia masa duduk tahun 83 duduk sebelah tu. Masjid Intan Zaharah tu. Tok bila dia sedak lah kita dengar tu. Dia buat sama dia Arhamar Rahim duduk menali belum subuh. Gapo dia disebut tu sebelah luar kan duduk ngaji dulu kat bun semua. Ada ni kolej kediaman masa tu bunyi lah pakak buat lah pelajar. Ya Arhamar Rahimin irhamna comel benda tu. Kalau boleh kita baca seorang-seorang kita. Ya Arhamar Rahimin wahai Tuhan yang paling kesian belah. Nak banding dengan hak mana-mana orang kesian belah. Oleh kerana tu mu ni yang paling kesian belah, irhamni. Sianlah kat aku. Comel tak? Ya Arhamar Rahimin irhamni. Ya Arhamar Rahimin irhamni. Pagi subuh esok baca balik. Belum mai subuh. Baca ada. Ya Arhamar, biar faham makna dah. Ya Arhamar Rahimin irhamni. Kalau na tu kami, ning tu aku. Muka kita seorang kan? Tu dia. Baik. Maksud pengarang, jika dia Allah menghendaki untuk mengampunkan sesiapa dan memaafkan mereka dengan limpah kurnianya, ialah semata-mata limpah kurnianya. Bolehkah dok Tuhan orang ni jahat sungguh? Tak semaya ben, tak poso, buat maksiat. Cuma dia ada imesa, tak bunuh. Dia tak masuk neraka. Boleh tak? Apa tak boleh lah. Mungkin dia, aku nak maaf lah. Nak kata apa? Tapi kita nak agak lagu tu tak boleh. Pasal keedah, Tuhan wik keedah. Mu nak suruh aku siar ke mu nak suruh aku wirahmat masuk dalam syurga, ada jalan dia, hak Nabi aku tunjuk. Mu buat siapa tu? Mu buat lagu tu insya-Allah. Tidak kata insya-Allah Tuhan ni. Moga insya-Allah ni mana dikehendaki Allah. Dia kata aku ambil aku boleh syurga. Aku buat jauh mu daripada neraka. Dia royak lagu tu. Kita tahu itulah. Jangan duk main harap tu. Duk harap ke mana kalau dia Tuhan nak maaf, kat buat jahat setara mana Tuhan maaf. Enggak siapa dia. Cuma kita royak keedah je dia boleh buat lagu tu. Faham tak? Dia boleh buat. Dan makna semata-mata limpah kurniaannya itu iaitu memberi ia akan hambanya akan ampun dan maaf itu dengan pilihannya yang sempurna. Wa yaghfiru liman yasha disebut lagu tu. Dia mengampunkan siapa hak dia nak. Bukan kata ni nak royak kuasa duk dia ni. Bukan kata aku tentu aku ampun tak. Wa yaghfiru liman yasha. Dia akan ampun siapa hak dia yang nak. Nak royak kuasa duk dia. Tapi dia sebut pula dia tahu innahu ghafurur rahim. Dia ni sangat menerima ampun, dia sangat kesian belah dia ke hamba dia. Dia sebut situ. Cuma kita ni tak boleh. Ya Allah ya Tuhanku ampunkan dosa. Tahu Tuhan ni ampunkan dok tak tahu. Jangan ada hak tu. Jangan rekek tu. Kita kena harap sungguh. Ya Allah, mu kena ampunlah dosaku. Sebab aku tahu mu ni tak ada lah orang yang paling mengampun sekali dosa. Bubuti tu. Jangan terfikir hak dia tak ampun. Pasal iblis dia mari selalu. Dia kata, ai ada hati nak minta apa. Mu tak kelih ke dirimu tu. Siapa tak kenal mu ni jahat. Lebih pada persik dia kata atas dunia. Dah. Dia mari gedi fikiran kita. Nak suruh kita itu. Dah. Tu faham kita situ. Tiada dengan ijab.
Mana tidak benar wajib. Ijab ni kewajipan. Ijab ni wajib lah. Dengan bahawa mengampuni ia, dengan memaafkan ia, dengan ketiadaan pilihan daripadanya. Seperti yang berkata akan dia oleh falasifah. Maksudnya semata-mata limpah kurnianya ialah Allah SWT memberi keampunan dan kemaafan kepada hambanya tanpa ada pilihan daripadanya, seperti mana pendapat ahli falsafah. Dia dihuraikan oleh ahli falsafah ni. Dia tak royak sini. Kita pun tidak berapa itu. Tengok ahli falsafah ni lagu mana pendapat dia. Dan tiada dengan wujud, dengan bahawa lazim akan dia mengampuni dan memaafkan, dan keji atasnya meninggalkannya, seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Ia juga bukan suatu yang wajib. Sebut tadi lah. Adakah wajib bagi Tuhan ampun dosa orang yang minta apa? Tak wajib. Lepas tu kita harap dia apa? Kerana dia maha pengampun. Kalau kita kata dia tu wajib, kita nak paksa dia pula. Nak faham tu, nak budi bahasa kecek dengan Tuhan. Janganlah menyebabkan kalau bila dia kata tidak wajib dia mengampunkan hamba dia, kita nampak supaya dia tu terikat. Jadi kita nak royak hak Tuhan ni, jangan nampak dia terikat. Situ je bendanya. Tapi dia tidak zalim. Dia sebut sendiri. Tuhan tidak zalim. Mu yang menzalim dirimu sendiri, dia kata. Jadi tak usah mikir banyak lah. Kita ni kadang-kadang kita mikir hak Tuhan ni sehingga tubik cokoh baru kita puas hati. Tak puas hati kalau tak tubik. Buat apa gini, boleh. Sebab Nabi ajar lagu tu kita. Tenang kalau kita boleh beriman cara sahabat, cara tabi'in, cara iman pak. Lagu mana akidah Imam Nawawi, lagu mana akidah Imam Maliki, lagu mana akidah Imam Syafi'i, dan lagu mana akidah Imam Hanbali. Maka kita nak beriman lagu tu, kedah kita kata Pak Mazhab. Betul tak? Yang duduk mikir banyak Tuhan ni, mai orang panggil ilmu kalam ni, dia pada tu dah lepas Imam Hanbali mati dah. Masa dia tu ada bunga-bunga. Dia Pak ni tak main buah lagu tu. Main tu kan lagu mana duduk dia. Zat dia boleh sambung, boleh belah, boleh bagi. Tak. Bincang bagian-bagian tu kan. Pak orang tak bincang, bacalah kitab dia. Tapi kita berasa tak puas hati. Tak boleh. Akidah kita kena ambil juga ilmu kalam ni. Lepas tu nak tahu mana dia mau Pak orang. Pak dia ulah lah. Dia mau Pak orang tu kuan orang ni. Macam-macam dia cari alasan dia sendiri. Tapi kita berasa puas hati. Kalau pekoh tu kita boleh turut pekoh Imam Syafi'i lah kita tak. Berapa akidah kita tak ambil akidah Imam Syafi'i? Nak tanya. Imam Syafi'i main ke sebuah-sebuah kita duk main lagu ni? Dok. Carilah kitab dia. Dia tak pun dah. Ada je buaya kitab Imam Syafi'i. Kalau tu jawapan seperti dia tidak duduk mana. Dia lebih cari orang lain. Ulama-ulama mutaakhirin. Hak kerian. Hak 300, 400 hijrah. Imam mazhab hak paling lewat sekali mati 241. Siapa dia? Imam Ahmad Hanbali. Semuanya berakidah salaf. Sesuatu yang keji sekiranya dia tidak memberi pengampunan seperti mana pendapat Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni macam dia paksa pula. Kalau Tuhan ni tak maaf, hak tu hamba dia minta maaf, seolah-olah macam Tuhan perangai uduh. Keji je dah. Tak? Orang panggil, boleh kata Tuhan lagu tu? Ni orang Mu'tazilah. Tuhan ni keji, mana perangai uduh Tuhan. Orang minta maaf tak siap maaf, perangai gapo ni? Dok. Kita minta maaf, Tuhan nak maaf, dia tak siap maaf, itu kuasa dia. Kuasa mutlak duduk dia. Tapi kita kena ingat Tuhan tidak zalim. Tuhan sangat pengampun, Tuhan sangat penyayang, Tuhan sangat kesian belah. Gitulah. Nak suruh letak akidah kita biar betul. Dan bermula perkataan, dan jika menghendaki ia nescaya menyeksa ia akan mereka itu dengan keadilannya. Artinya dengan semata-mata adilnya. Maksudnya perkataan jika dia Allah menghendaki untuk mengazab mereka itu dengan keadilannya bermaksud semata-mata atas keadilan. Gini. Kalau orang tu berjuru, orang tu buat baik, tak salah, tapi Tuhan nak masuk neraka juga. Boleh ke tak boleh? Boleh kuasa duk dia. Tapi tak sedap fikir, tak jadi lagu tu. Kita nak royaknya boleh saja. Sebab apa? Nak wi kuasa Tuhan. Ini orang kita lah. Kita pergi cari pula. Gapo dia? Boleh tak cari ibarat
untuk menyokong hak tadi. Ada. Tuhan gini, orang ni baik berjuru dah, tak ada dosa. Tiba-tiba Tuhan buh dia neraka. Tak boleh kata Tuhan jahat, kena kata Tuhan adil. Itu keadilan dia sebab kuasa duduk dia. Kita pun carilah bandingnya. Supaya apa kita sabalah kali kita tani padi. Lepas kita tani padi, kita tak si makan, kita bakar. Tak boleh buat banding dengan lagu tu. Tu kerja makhluk. Betul tak? Kita cuba nak cari, nak saw bagi akal supaya nampak keadilan. Tak tu, baik. Tani padi, lepas kita bakar. Jahat juga orang panggil bazir ke benda. Tak beri jawapan aku. Jawapan yang tidak tamkin orang panggil. Tidak puas hati. Lepas tu kita nak duduk lagu mana? Sekarang tu sudah lah. Tuhan boleh kalau dia nak seksa orang berjuru. Itu keadilannya. Tak ada apa. Boh, fikir sekarang tu sudah. Tak ada apa dah lagu mana. Hati iblis mari tu. Kita kena sekat tu je. Jangan mikir banyak. Ialah maksud dia gini. Dia royak sani Allah ni ladah ni. Dia saat ni akidah dia betul. Amalan yang dia buat betul dengan sunnah. Dia pula ikhlas. Kaifiat dia betul. Comel dah. Pahala dia banyak, dosa dia tak ada. Dia cuba buat gambaran. Tapi benda tu Tuhan tak buat. Sebab bercanggah dengan keadilan dia. Bercanggah dengan dia tu kata tidak zalim. Tiba-tiba orang setahun ni jauh, pahala banyak. Tuhan nak masuk neraka juga. Kita kata boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab kuasa duduk dia. Pas jahat ke Tuhan lagu tu? Tak boleh kata Tuhan jahat. Itu keadilannya. Lepas tu dia buat ke Tuhan lagu tu? Tak usah fikir. Dia tak ada buat lagu tu. Bukan dia tak boleh buat tak. Tapi dia tak buat. Sebab bercanggah dengan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yalah. Kita duk fikir tu sebenarnya, kita duk berasa longgar kita tu. Tak ada apa. Lepas tu dia cuba cari jawapan. Kalau kita tani padi, muka padi kita ikut kita. Lepas tani molek naik bersinar, sepatut boleh panggil mesin padi dah mari mesin. Kita buat stoksi, kita bakar api ikut kita. Hak kita. Salah. Tu bazir orang panggil tu. Betul tak? Acu duduk situ. Jadi sebab tu kalau kita kecek dengan demo nak cari hujah akal gini kan, kita tak asyik selalu sebabnya dia benda ni dia tidak boleh kita pergi dengan akal. Tak fikir. Supaya gini lah. Kita klik kat cerita-cerita lama sama. Allah duduk mana? Allah duduk mana? Kadang-kadang dia nak jawapan dia kata Allah ada di mana-mana. Sebab wahwa ma'akum aynama kuntum dalam Quran. Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Lepas tu, bila dia ada di mana-mana, dia duduk mana? Tuhan tidak tepat. Tengok pula. Otak kita tak boleh terima tu. Ke mana you? Bercanggah tu panggil. Tuhan tidak tepat. Nak ulang sekali lagi lah. Kalau kita kata Tuhan tak ada ke sini? Ada Tuhan. Sebab ayat Quran sebut wahwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Ada belaka. Baik, dia pula. Tuhan ada sini, ada sini, ada sini. Kalau orang kafir dengar, jadi Tuhan banyak lah. Semana kalau kita baca dalam tafsir, itu Tuhan nak royak ilmu dia. Ilmu, tengok dalam tafsir. Wahwa ma'akum, dia bersama dengan kamu tu dalam ilmu, dalam pengetahuan dia duduk tu semua. Ainama kuntum, mana saja kamu pergi. Tapi bila kita tanya dia pula, dah Tuhan ada mana-mana, hak sebenar Tuhan duduk mana? Tuhan tak ada di mana-mana. Tuhan tidak tepat, tapi Tuhan ada di mana-mana. Tidak kepelik ke dengan? Kalau akidah kita sendiri kita jawab. Ya Tuhan kata dia berada di mana-mana, itu ilmu dia. Lepas Tuhan duduk mana? Tuhan istiwa di atas arasy. Berani dia mau kata istiwa. Tak berani buat apa? Muka Tuhan royak sendiri. Nak kata mana? Kalau dia beristiwa di atas arasy, maka dia duduk, dia berhajat kepada arasy. Betul tak? Ketika arah tak ada, Tuhan duduk mana? Tengok dia pergi tanya. Perlu ke tanya nak tu? Tak usah tanya. Payah nak fikir. Payah pasal Tuhan. Apa yang payah sangat kita nak fikir itu? Dia duduk atas arah tapi tidak berhajat kepada arah, bukan duduk tepek. Itulah Tuhan. Kita kalau duduk atas kursi, kita nak duduk tepek dengan kursi. Ni dia. Tak ada masalah. Nak kata mana? Baik.
Maknanya Tuhan ni apabila dia ni beristiwa, artinya dia berhajat. Pasal istiwa ni perbuatan. Kan? Berhajat. Ya kalau betul. Dia sebut kalau dia kata Allah melihat kamu. Allah sentiasa melihat kamu. Bila Allah melihat tu, Allah berhajat ke kita? Tak. Supaya tu dah je. Istiwa dengan melihat. Betul tak? Allah mendengar. Innallaha sami'un. Allah mendengar. Apa segala yang kamu kata ni, Allah mendengar. Bila Allah mendengar, adakah Allah berhajat kepada makhluk? Tak. Jadi, Allah ni tidak berhajat kepada makhluk. Janganlah kita menafikan bahawa Allah boleh berbuat apa yang dia nak. Allah turun ke langit dunia. Dia turun ke mana? Turun dengan tidak serupa makhluk. Kalau kita kata Tuhan tak turun, artinya kita menafikan Allah ni wa yaf'alu ma yasha', dia boleh buat apa dia nak. Dah dia nak turun, dah dia nak istiwa. Dia turun ke mana? Mana tahu kita. Faham mari mana? Dah Tuhan sebut, dah Nabi sebut. Lagu mana? Lagu mana Nabi? Nabi tak siwi fikir. Tapi kita sebut sebagaimana Nabi sebut. Jadi salah pula lagu tu. Ini kata pelik. Kita sebut supaya Nabi sebut. Kita sebut supaya Tuhan sebut. Jadi salah. Pada rekornya dengan gini-gini. Hak tak apa pula. Hak rekor dengan fikiran tu tak apa pula. Hak tu jadi balik. Dia duduk jahajul ni. Hak kita ni pula salah. Tidak balik ni. Nak habis masa dah. Tak ada dah. Dan makna keadilan itu ialah menghantarkan ia akan sesuatu dengan tepatnya, dengan ketiadaan iktiraf atasnya. Apa dia makna? Makna keadilan ialah dia meletakkan sesuatu pada tepatnya dengan tiada pertentangan, sesuai dan munasabah. Sebab tu dia kata benda-benda adil ni lah wada'u syai' fi mahallihi. Meletakkan benda kena pada tempat tu orang panggil adil. Jadi Tuhan ni itulah makna adil. Bersalahan zalim. Zalim itu iaitu menghantarkan sesuatu pada lain daripada tepatnya serta iktiraf atas yang memperbuatnya. Berlainnya dengan makna zalim. Zalim itu iaitu meletakkan sesuatu bukan tepatnya dan wujud pertentangan iaitu tidak sesuai dan tidak munasabah. Masih isu dah kami? Dia tu cepat. Seminit. Okay. Dan hanya senyap menyeksa itu dengan keadilannya kerana tiada memberi mudarat akan dia oleh maksiat. Seperti tiada memberi manfaat akan dia oleh taat dan semuanya makhluknya. Gain. Bahawasanya sekira Allah Subhanahu Wa Taala itu menyeksa makhluknya, itu adalah atas dasar keadilannya. Kerana dirinya tidak menjadi mudarat kerana perbuatan maksiat yang dilakukan oleh makhluknya. Kalau seluruh makhluk dia, langit, bomnya, apa semua jin, manusia, iblis semua, pakat deraka ke dia belaka, dia tak ada mudarat sikit abu pun. Kerana perbuatan maksiat yang dilakukan oleh makhluknya. Dia tiada memberi manfaat atas dirinya kerana perbuatan taat oleh makhluknya. Semua ini adalah makhluknya. Kalau orang pakat sujud ke dia belakang, pakat jauh belakang, Tuhan tak bertambah sikit abu. Itu situ kita lah. Kalau pakat tak situ turut dia pun dia tak apa, pakat turut dia pun dia tak apa. Tapi mung yang rugi. Makhluk yang rugi. Faham tak? Itulah. Ini kita bincang akidah ni. Itu nak betul akidah kita tu. Betul tak? Dan tiada maksiat itu melazimkan seksa seperti tiada taat. Masuk dalam itu tak? 8 minit dah. Kita berhenti sekat ni.